Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 18 Februari bersama saya Magdalena Depol. Petronas akan menyumbangkan 40 peranti pengumpul ikan FAD untuk membantu nelayan menerokai sumber perikanan di kawasan laut dalam, khususnya ikan tuna sirip kuning. Peranti akan diagihkan kepada nelayan berdaftar dengan Jabatan Perikanan Sabah yang mempunyai lesen penangkapan ikan tuna serta mampu memberi manfaat kepada 200 nelayan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Mafi berkata kerajaan sentiasa memberi perhatian serius dalam usaha membangunkan sektor perikanan. Justru beliau mengalu-alukan sebarang usaha untuk membangunkan sektor perikanan. Ini merupakan bantuan yang boleh membantu meningkatkan hasil perikanan kita, khususnya untuk kegunaan nelayan-nelayan kita di Sabah. Terima kasih kepada pihak Petronas kerana bersetuju memberikan alat ini sehinggalah 40 unit dan kita harap lebih banyak lagi kolaborasi akan dibuat selepas ini di antara Petronas dan kerajaan negeri lah. Datuk Jeffrey ditemui media selepas menyempurnakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman Fish Aggregating Device FAD antara Petronas dan Jabatan Perikanan Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Petronas Sabah dan Labuan Siti Ayu Abdul Wahab berkata, selain membantu nelayan, projek ini juga dapat memperkukuh usaha meminimumkan pencerobohan dan mengurangkan risiko serta isu-isu keselamatan aktiviti nelayan di perairan Sabah, khususnya kawasan operasi luar pesisir Petronas. MOU ditandatangani Pengarah Perikanan Sabah Azhar Kasim dan Ketua Pengurusan Pengeluaran dan Operasi Pengurusan Petroleum Malaysia Handan Ramli yang disaksikan Penolong Pengarah Kanan Perikanan Lawrence Kisol, mewakili Jabatan Perikanan Sabah dan Penasihat Am Pengurusan Petroleum Malaysia Syahriman Johan Noor. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan meneruskan pelaksanaan program insentif latihan dan pekerjaan Upskilling for Deep Tech and Future Skill untuk rakyat Sabah. Ia susulan sambutan cukup memberangsangkan daripada golongan belia sehingga kapasiti penyertaan ditambah kepada lebih 500 peserta berbanding 300 peserta sebelum ini. Timbalan Menteri MOSTI Datuk Arthur Joseph Kurup berkata sehingga kini program yang dilaksana dengan kerjasama Majlis Pekerjaan Negara MPN ini telah berjaya menempatkan kesemua peserta dalam bidang pekerjaan di agensi dan syarikat berkaitan. Semua peserta yang selesaikan program itu dia berjaya ditempatkan dalam pekerjaan dengan syarikat yang berkaitan dengan kadar pengambilan sebanyak 100%. Jadi bagi kita itu satu program yang sangat baik dan kita harap kita boleh teruskan lagi pada tahun ini. Datuk Atta menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Dalam perkembangan sama, beliau yang juga ahli Parlimen Pensiangan memaklumkan MOSTI akan memperincikan pelaksanaan Kembara Sains Borneo tahun ini selepas Belanjawan 2023 diumumkan minggu depan. Kembara berkenaan akan memfokuskan kawasan luar bandar Sabah bagi memastikan masyarakat tidak tercicir daripada menerima pembangunan sains dan teknologi. Sebelum ini, Kembara Sains Borneo telah dilaksana di beberapa daerah, antaranya Kudat dan Tawau. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. Sabah merekodkan 3 kes kematian iaitu di Sandakan, Kudat dan Kunak. Berdasarkan data demografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, ketiga-tiga kes dikesan di lokaliti Kampung Setinggan atas air. Menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin, kesemua lokaliti tersebut telah dilaksanakan aktiviti kawalan dan pencegahan denggi. Jelasnya, pelbagai faktor menyumbang kepada peningkatan kes denggi di Sabah pada tahun 2023 berbanding tahun lalu. Antaranya peningkatan aktiviti masyarakat yang menyebabkan wabak mudah merebak apabila pesakit denggi tidak bergejala melawat ke tempat baru.
Selain itu, kebersihan persekitaran serta tabiat masyarakat tidak melupuskan sampah di tempat pelupusan sampah turut menyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes selain faktor cuaca hujan. Dalam pada itu, Dato' Dr. Ros menasihatkan masyarakat untuk menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk Aedes dan melupuskan sampah dengan bijak bagi membantras nyamuk Aedes. Sehingga kini sejumlah 1,621 kes denggi direkodkan di seluruh negeri. Seramai 40,148 calon peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 di 314 pusat peperiksaan di seluruh Sabah bermula Isnin 20 Februari hingga 15 Mac 2023. Peperiksaan tersebut akan dikendalikan 15,281 petugas peperiksaan di seluruh negeri. Semoga calon-calon ini dapat yang pertama menjaga kesihatan. Ya, sepanjang peperiksaan ini calon-calon hendaklah memastikan mereka berada pada tahap kesihatan yang terbaik. Begitu juga dengan ibu bapa. Kita minta supaya ibu bapa juga ya memastikan kesihatan anak-anak, sentiasa memberi dorongan kepada anak-anak mereka supaya ya anak-anak mereka ini dapat menjawab dengan penuh tenang dan berfokus masa peperiksaan itu nanti. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM, Kompleks KKD Kota Kinabalu. Daripada jumlah itu, 36,026 calon bagi sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan, 456 calon maktab rendah sains marah MRSM, 257 sekolah menengah agama negeri, 1,242 calon sekolah swasta berdaftar Kementerian Pendidikan KPM dan 2,164 calon persendirian. Peperiksaan SPM 2022 telah bermula sejak 30 Januari lalu dengan ujian amali sains, seterusnya diikuti dengan ujian bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang berakhir 16 Februari lalu. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. 10 spesies orkid ditampilkan dalam Orchid Adoption Program di bawah selian Taman-Taman Sabah. Program di bawah inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ ini telah dilancarkan pada 1 Disember lalu. Pembantu Penyelidik Botani Taman-Taman Sabah Muhammad Inus Syafiq berkata, program antara lain bagi meningkatkan kesedaran awam berhubung pemuliharaan spesies orkid dan menarik minat orang awam terhadap orkid yang mempunyai keunikan tersendiri. Untuk masyarakat di luar sana, kami berharap supaya program sebegini akan mengekalkan orkid-orkid kita lah. Satu usaha kecil kita untuk supaya orkid-orkid kita tidak akan pupus di Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program pameran Aroid dan Orkid sempena sambutan ulang tahun ke-23 Bandaraya Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, orang ramai diajak untuk menjayakan Orchid Adoption Program di bawah seliaan Taman-Taman Sabah. Mereka yang berminat boleh memilih sama ada hanya membeli pokok orkid bernilai RM100 atau dalam bentuk landscape orkid bernilai RM1,000.
Sebuah pusat pengagihan peranti siswa PPPS dibuka di Zon Sabah bertempat di Universiti Malaysia Sabah UMS bermula semalam hingga Ahad 19 Februari ini. Agihan melibatkan 2,050 pelajar yang disenaraikan dalam sistem Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia KKD. Agihan secara berpusat ini memberi fleksibiliti kepada penerima sekitar Sabah khususnya untuk memilih pusat agihan dan sesi yang bersesuaian tanpa mengira lokaliti institusi penerima asal serta memudahkan pelajar yang sedang bercuti dan sedang menjalani latihan industri untuk mengambil peranti di PPPS terdekat. Harapan saya kepada pelajar yang menerima peranti ini, gunalah peranti ini sebaik-baiknya sebab peranti ini banyak boleh membantu kepada pelajar untuk meneruskan pembelajaran mereka. Beliau ditemui RTM di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, para pelajar yang ditemui menzahirkan rasa syukur menerima peranti berkenaan. Sebab saya akan belajar di tempat yang jauh, jadi buat masa sekarang saya di sini, jadi itu memudahkan dan mengurangkan kos penerbangan pergi di tempat belajar saya. Sebab saya boleh ambil di sini sejak lebih dekat, lebih mudah. Harapan saya agar kerajaan akan bagi lebih banyak lagi bantuan kepada student. Some student dia akan memerlukan banyak bantuan lah dari segi kewangan, dari segi kita punya alat untuk bantu pelajaran. Perasaan saya gembira lah sebab dapat peranti siswa memang memerlukan betul lah. Semoga orang yang dapat peranti siswa ini dapat guna peranti siswa dengan sebaik-baiknya untuk pelajaran dia. Bagi saya memang wajar diteruskanlah supaya bukan sejak generasi kita dapat ditolong tapi juga dengan generasi yang akan datanglah supaya kita dapat lahirkan generasi yang lebih produktif. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Magdalena Depol. Salam Malaysia Madani.